Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Habudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ini jadi isu berkaitan tentang Rozita Ibrahim yang mengeluarkan satu post dekat Facebook. Tapi sebelum tu saya nak disclaimer bahawa video ini adalah video yang saya react berdasarkan kepada permintaan ramai orang terhadap satu-satu isu. Dan video ini tidaklah bertujuan untuk menjatuhkan mana-mana pihak, menghina mana-mana orang, tetapi video ini adalah untuk perkongsian fakta-fakta dan data-data yang akademik. Moga-moga ia dapat memberikan manfaat ilmu kepada anda yang menonton. Sahabat-sahabat, sebelum kita berikan reaction, kita tengok dulu apa yang disebutkan oleh Puan Rozita Ibrahim. Ada gambar beliau di satu tempat, saya tak pasti di mana, ditulis di situ, Rozita Ibrahim, tolong lihat anak-anak ya Rasulullah. Bukankah dia umatmu ya Rasulullah? Saya diberi tanggungjawab Allah untuk anak-anak ini ya Rasulullah. Jagalah diri kalian, anak-anak dan keluargaku dari api neraka. Lihat saya ini ya Rasulullah. Usahakan nak jaga anak saya, nak menjaga diri saya sendiri dari api neraka juga saya tak mampu melakukannya. Mohon bantuanmu ya Rasulullah, syafaatmu ya Rasul. Semakin hari semakin lelah, semakin lemah dan tak berdaya kamu umatmu ya Rasulullah. Mohon Rasulullah lihat kami dan anak-anak saya. Al-Fatihah. Kecewa dari tangisan resah bonda di bulan Maulud. Semoga anak-anak sebaik adab dan keindahan kebaikan Nabi Muhammad SAW. Rumah Terapi Alam. Kenyataan daripada bonda Rozita Ibrahim ini menyebabkan ramai daripada kalangan netizen mula berkata-kata dan memberikan persepsi yang pelbagai terhadap isu ini. Kerana apabila didengar ataupun dilihat secara umum apa yang disebutkan oleh Puan Rozita itu, ia seolah-olah bersifat seperti doa kepada Rasulullah, permintaan terus kepada Rasulullah SAW, istighasah yang betul-betul jelas kepada Rasulullah SAW, meminta pertolongan Rasulullah. Sedangkan kebiasaan yang kita, demikian juga yang sepatutnya kita lakukan ialah meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan perkara ini menyebabkan ramai daripada kalangan netizen mula tak puas hati, demikian juga mereka resah dengan apa yang dilakukan, yang ditonjolkan oleh Bonda Rozita Ibrahim. Jika kita tekan di post ini, di bahagian share, kita akan tengok macam-macam kenyataan yang keluar dekat sini yang menunjukkan bahawa orang tidak bersetuju. Ubi kayu kata kita pun lawan juga Wahabi, tapi tak adalah bodoh nak benarkan benda macam ni. Ini dah bukan tawasul lagi. Bila tegurkan kena cop Wahabi. Kemudian Halim Abdul Rahman sebut, taubatlah kak, bahaya lafaz macam itu. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum, ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hambaku, kalian semua kelaparan kecuali orang yang aku berikan makan, maka mintalah makan kepadaku, nescaya aku akan berikan. Wahai hambaku, kalian semua tidak berpakaian kecuali yang aku berikan pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, nescaya akan aku berikan. Sahih Muslim. Demikian juga firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Surah Ghafir ayat 60. Daripada kenyataan Halim Abdul Rahman Halim tadi menunjukkan bahawa kita ni disuruh untuk minta dekat Allah Azza wa Jalla. Kita bukan disuruh minta selain daripada itu. Ya, memang kita tak mampu, macam dalam post yang disebutkan oleh Puan Rozita Ibrahim tu, nampak dia kata dia tak ada kemampuan nak jaga diri dia, nak jaga anak-anak dia. Dia minta Rasulullah SAW tengok kan. Dan ini kita tahu bahawa dalam hadis qudsi yang Halim Abdul Rahman Halim baca tadi, ataupun sebut tadi, ataupun tulis tadi, atau rekodkan tadi, menunjukkan bahawa Allah Ta'ala mengiktiraf bahawa kita ni memang tak mampu, tak ada kemampuan macam-macam, melainkan Allah Ta'ala bagi. Lalu kita minta kepada Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum, minta ke aku, minta ke Allah, Allah Ta'ala akan mustajabkan doa kamu. Allah Ta'ala akan beri apa yang kita kurang, apa yang kita tak ada. Tapi kita minta dekat Allah, bukan kita minta dekat Rasul SAW. Kalaulah perbuatan meminta kepada Rasulullah SAW ini diterima secara penuh, diterima secara mutlak, akan menyebabkan ramai orang selepas kewafatan Nabi SAW, mereka tak kisah sangat tentang Nabi SAW wafat. Sedangkan fakta yang telah jelas pada kita ialah para sahabat setelah kewafatan Nabi, mereka merasa kehilangan baginda Nabi SAW. Apabila mereka meminta sesuatu, mereka akan minta terus kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin mereka bertawasul, tetapi mereka bertawasul dengan amal saleh mereka, bertawasul dengan doa daripada para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in yang lain. Bukan kita kata mutlak tak ada langsung ulama membenarkan istighasah. Memang ada sebahagian para ulama membenarkan istighasah. Tetapi sifat-sifat istighasah seperti yang dibuat oleh Puan Rozita Ibrahim menyebabkan keresahan daripada ramai orang, sehingga seolah-olah kalau kita biarkan perkara ini, akhirnya orang tak minta dekat Allah Ta'ala, orang terus minta dekat Nabi SAW. Dah lah sebelum ni jadi kes orang minta
pula kat malaikat, yang ni minta pula kepada Nabi SAW. Sedangkan Allah Ta'ala itu ada, Allah Ta'ala itu wujud, Allah Ta'ala itu mendengar apa yang kita sebutkan. Maka keutamaan kita adalah minta kepada Allah Azza wa Jalla, bukan minta kepada Nabi SAW. Ahmad Fikri kata, semakin hari semakin tenat dengan manusia akhir zaman. Benda basic, hendak berdoa minta kepada Allah, bukan kepada Nabi. Ini disebutkan oleh Ahmad Fikri. Saya setuju benda ni. Fadli Hamid kata pun sama juga, minta dengan Allah. Azmir Khalid kata, jangan minta kat Nabi SAW, baginda tak ada kuasa apa pun. Mintalah kepada Allah yang maha berkuasa. Elakkan diri daripada terjebak dengan kekufuran tanpa disedari oleh talbis iblis. Sahabat-sahabat, inilah keadaan yang kita sedang hadapi di dalam masyarakat kita. Mungkin ada sebahagian isu adalah perbahasan para ulama, tetapi kita perlu menilai bahawa sesuatu perkara itu sekiranya dibiarkan sedikit demi sedikit, ia akan merosakkan sedikit demi sedikit. Oleh sebab itu dalam agama kita sangat-sangat disuruh untuk mengikuti Nabi SAW, mengikut ajaran Nabi SAW. Al-aslu fil ibadah at-tawqif. Asal bagi para ibadat itu adalah kita bertawakuf. Ini adalah konsep asas di dalam bab ibadat. Ad-doa wal ibadah. Doa itu adalah salah satu daripada bentuk ibadat. Oleh sebab itu kita kena pastikan doa yang kita sebutkan itu adalah bertepatan dengan yang disebutkan, yang disuruh oleh ajaran agama kita. Patut kita ikut dan kita rujuk doa-doa yang Nabi ajar. Nabi dah ajak doa, bukan Nabi tak ajak doa dekat kita. Kita tahu bahawa Puan Nurhazita bimbang keadaan anak-anak dia, bimbang terhadap diri dia, bimbang dengan ayat 6 surah At-Tahrim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kamu, pelihara diri kamu dan anak pinak kamu daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu-batuan. Kita bimbang dengan ayat berkenaan. Kita tahu Puan Nurhazita bimbang, bukan dia saja bimbang, kita pun bimbang terhadap diri kita dan juga anak pinak kita. Kita tak nak anak pinak kita dan diri kita masuk ke dalam api neraka. Lalu Puan Nurhazita mahu untuk berdoa. Maka bila dia nak berdoa, perkara yang paling utama bila nak berdoa, minta dekat Allah Ta'ala. Sebab tu kita disuruh untuk doa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau berikanlah kepada aku anak-anak serta pasangan-pasangan yang melembutkan hati aku, dan jadikanlah kami semua ni adalah pemimpin-pemimpin orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Kita disuruh untuk doa seperti itu, dan doa itu dah lengkap dah. Doa itu dah cantik, dah padu dah. Tak payah nak reka doa yang lain. Ambillah doa-doa ni daripada Nabi SAW. Tapi kadang-kadang itulah, kita tak tahu apa yang datang daripada Nabi, apa yang dibuat oleh orang ini, orang itu. Lalu kita mereka-reka. Itu asal usul kepada perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara yang direka setelah kewafatan Nabi SAW. Ia bermula dengan kita tak tahu, tapi kita nak buat dan kita tak ada ilmu. Lalu kita mereka-reka satu perkara yang kita tidak tahu. Ini buku zikir dan doa Rasulullah SAW sepanjang hari. Awak kata awak kasih dan cinta Nabi SAW, saya yakin anda perlu untuk membaca buku ini dan menghayati apa yang ada dalam buku ini. Pelbagai doa pagi, petang, malam, demikian juga doa-doa pilihan ada dalam buku ini. Doa-doa ini ada doa Nabi SAW, demikian juga yang Nabi SAW minta kita baca. Dan dia daripada hadis yang sahih dan juga hadis yang hasan. Mudah untuk anda beramal. Nak bawa pergi mana-mana pun senang sebab dia size poket. Masuk dalam poket, standard poket, dah boleh bawa pergi mana-mana. Kalau orang perempuan nak masuk dalam beg, boleh masuk dalam beg. Tak ada masalah. Ini yang dibawa oleh Nabi SAW. Kita boleh baca. Saya tak kata hanya doa ini saja yang Nabi SAW baca. Tidak begitu. Tetapi inilah sebagai pemudah cara untuk anda membaca doa-doa yang datang daripada Nabi SAW. Untuk anda mengetahui apa yang Nabi SAW baca. Bukan sekadar reka-reka. Tak salah untuk reka-reka doa. Tak salah. Tak salah hang cipta doa baru. Apatah lagi doa-doa yang mungkin tak ada pada zaman Nabi SAW. Tetapi dengan kita mengikuti apa yang datang daripada Nabi SAW, mendahulukan apa yang datang daripada Nabi SAW, sehingga kita dapat tahu apa yang sepatutnya kita doa. Macam doa terhadap anak-anak. Ini doa yang basic yang kita patut doa seperti itu. Tak perlu kita cari yang lain dah. Tak perlu kita nak reka pun. Sebab kita dah tahu yang datang daripada Nabi itu adalah yang the best dan perfect. Yang direka oleh orang selain daripada Nabi mesti banyak kekurangan. Kalau kita tengok kenyataan yang disebutkan oleh Puan Nurhazita Ibrahim, banyak kesalahan-kesalahan fatal di dalam bab penulisan. Kamu boleh jadi kami boleh jadi kamu, dan macam-macam. Ini adalah kesalahan fatal disebabkan yang tulis itu adalah manusia. Tetapi kalau kita rujuk kepada apa yang dibaca oleh Nabi SAW, apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, itu adalah yang terbaik. Sahabat-sahabat, apabila kita ada kemampuan untuk ikut Nabi SAW, ikutlah Nabi SAW. Bila kita kata kita cinta kepada Nabi SAW, cinta itu datang dengan al-hub wal-ittiba. Hub, cinta. Cinta sungguh-sungguh dekat Nabi. Sayang sungguh-sungguh dekat Nabi. Dan dia muncul dengan al-ittiba, iaitu mengikuti Nabi SAW. Dia bukan sekadar kata aku cinta saja, tetapi apa yang diajarkan oleh Nabi, buang merata. Buang begitu saja. Sampahkan saja apa yang Nabi SAW sebut.
kita tak boleh macam tu. Kita patut ikut apa yang Nabi SAW, kerana itu tanda kita cinta kepada Nabi SAW. Bukan setakat cinta Nabi, ia juga adalah tanda kita cinta kepada Allah Ta'ala. Dalam surah Ali Imran ayat 31, Allah Ta'ala sebut, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau benar kamu cintakan Allah, ikut Nabi SAW. Allah Ta'ala akan sayang kamu, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa kamu. Jadi mengikuti Nabi SAW ini sangat penting. Bila kita tak tahu, kita belajar. Bila kita tak faham, kita memahami. Kita banyak membaca. Dengan sebab itu akhirnya kita akan menambahkan ilmu pengetahuan kita dan meningkatkan darjat kita di sisi Allah. Allah Ta'ala sebut dalam ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala angkat darjat kita semua, tetapi Allah Ta'ala angkat beberapa darjat bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang diberikan ilmu kepada mereka. Dan ilmu ini perlu dicari. Doa, minta dekat Allah, itu adalah basic bagi seluruh umat Islam. Dan sepatutnya kita teruskan hal ni, kerana kita bimbang. Kalau kita duduk kata, okey ni boleh lah sebab ini istighasah lah apa semua. Boleh lah, ada lah sebahagian kecil yang ulama kata memang boleh. Sahabat-sahabat, kena hati-hati juga dalam bab ni. Kerana boleh jadi apa yang disebutkan oleh ulama itu tidak sama seperti apa yang awak lakukan. Saya yakin dan percaya apa yang disebutkan oleh Puan Nur Rozita Ibrahim itu, dia tidaklah tepat dengan maksud istighasah yang dibenarkan oleh para ulama kita. Kena perhalusi lagi. Tak boleh main suka hati sebut sahaja. Bahkan ingat Ibn Kathir dalam kitab Bidayah wa Nihayah, selalu dia sebut, dia kata Ahlus Sunnah yaqtaduna wa la yabtadi'un. Ahli sunnah ni dia ada sifat dia. Sifat dia ikut Nabi dan mereka tidak mereka-reka. Dan sifat ini perlu kita ada. Semua kita ada. Saya dan juga anda. Ikut Nabi bukan sekadar awak pakai jubah, bukan sekadar pakai serban, tetapi ikut apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Jubah dan serban itu boleh anda pakai, silakan anda pakai sekiranya awak selesa. Tetapi ia tidaklah menjadi kewajipan untuk seseorang nak ikut Nabi SAW mesti pakai jubah dan pakai serban. Tiada kewajipan berkenaan. Oleh sebab itu para ulama sebut bahawa memakai jubah dan serban ini disebut sebagai sunnah jibiliyah, bukan sunnah tasyri'iyah. Ia hanya berlaku kerana Nabi SAW adalah seorang Arab. Oleh sebab itu dia pakai pakaian Arab. Kalau dia orang Melayu mungkin dia akan pakai tanjak dan baju Melayu. Tetapi Nabi SAW adalah orang Arab, maka pakaiannya adalah pakaian Arab. Yang lebih penting bukanlah pakaian. Nabi datang bukan untuk mengajar kita bagaimana untuk memakai satu pakaian dengan fashion-fashion tertentu. Tidak. Ia mengajar kita tentang etika yang dikehendaki oleh agama, etika moral yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk kita praktikkan di dalam kehidupan kita. Doa adalah ibadah. Oleh sebab itu kita kena berhati-hati di dalam isu ni. Wallahu ta'ala alam, sahabat-sahabat. Saya harap perkongsian kita ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Dan kita nak jelaskan bahawa video kita hari ini kita react kepada kenyataan Puan Nur Rozita Ibrahim. Saya yakin Puan Nur Rozita Ibrahim pun dia tak tahu. Cuma kenyataan dia dah viral. Ramai orang dah sebut tentang ni. Maka kita tak sensorkan nama dia disebabkan benda yang sama juga disebutkan oleh orang lain. Benda pun dah post, benda pun dah viral, menyebabkan ramai orang sudah alert tentang isu ni. Dan menjadi sunnah juga kita, janganlah kita hentam kepada Puan Rozita lebih-lebih, tapi cukuplah sekadar memberikan teguran kepada beliau terhadap isu ini sahaja. Beliau sayang anak-anak beliau, beliau sayang kepada diri beliau, beliau takut masuk api neraka. Itu semua sifat orang beriman. Cuma silap beliau dalam bab ini, tingkah laku beliau dalam bab ini sahaja yang perlu diberikan teguran. Terima kasih banyak sahabat. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.